Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Mastikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jilid yang kedua, di dalam bab salat jenazah. Sambungan perbincangan kita pada kali ini, tengok dekat dengan hadis nombor 231 di atas tu. Di antara perkara-perkara sunat mengenai solat jenazah. Jadi kita dah bincang dalam siri yang lepas cara-cara solat jenazah. Ingat lagi kan? Jadi salat jenazah ni alhamdulillah dia ada 4 kali takbir. Takbir yang pertama dipanggil takbiratul ihram. Lepas takbir terus kita baca al-Fatihah. Tidak ada sunat iftitah. Sunat iftitah tu untuk kita solat waktu kita hidup. Kemudian kita takbir yang kedua, kita baca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang kita baca dalam salat itulah Allahumma salli ala Muhammadin sampai ke akhirnya. Kemudian takbir yang ketiga, doa untuk mayat. Kita dah baca banyak dah dalam siri yang lepas doa-doa untuk mayat, untuk jenazah, lelaki, perempuan dan juga kanak-kanak. Ada perbezaan sedikit dari sudut lafaz doa. Kemudian kita takbir yang keempat, dan kita doa yang ringkas saja, doa yang pendek. Kemudian salam. Selesai daripada salam, maknanya tamatlah kita punya solat jenazah. Itulah dipanggil solat yang paling simple, yang paling ringkas. Hanya tidak ada rokok, tidak ada sujud, tidak ada kunut, tidak ada tahiyat. Tapi ramai orang tak pandai. Itu yang jadi pelik. Jadi kalau kita nak senaraikan benda ajaib dalam dunia ni, termasuklah salah satu daripadanya salat jenazah tak pandai. Tak? Pelik tak pelik? Benda yang simple, yang ringkas, pahalanya sangat besar. Tengok pahala nanti ada dalam kitab kita ni, kita akan cerita nanti insya-Allah. Baik. Jadi salat jenazah itu di antara perkara-perkara sunat mengenai salat jenazah. Ini kita kena tengok. Sunat bagi imam berdiri berbetulan dengan kepala mayat jika si mati itu lelaki, dan berdiri berbetulan dengan pinggang jika si mati itu perempuan. Jadi kita naknya berdiri di atas kepada mayat itu dekat mana? Lelakinya dekat dengan kepala. Cuma nak letak macam mana nak letak, cara nak letak. Kalau mengikut dalam kitab fiqh kita yang kita belajar, contohnya dalam kitab fiqh, laki-laki kita letak macam nak masuk dalam kubur tu. Kepala sebelah kanan kiblat, kepala kanan, kaki kiri. Kemudian imam duduk di mana? Duduk berbetulan dengan kepala bagi lelaki. Kalau mayat itu perempuan, kita duduk di tengah-tengah. Manakah dalil dia? Tengok, itu di sini dalilnya ialah hadis Muslim dan lain-lain. Hadis Muslim lain-lain, cuma nota ujung terlalu jauh. Tengok di ujung sana tu, muka surat 453 dia tak sebut, dia sebut nama Sahih Muslim. Kalau nak takaknya ni tak payahlah letak ujung kan, letak kat kaki bawah tu lebih selesa. InsyaAllah saya harap cetakan yang datang ni insyaAllah dia orang akan ubahkan. Jadi satu lagi hadis Abi Khalid Al-Khayyat. Abu Khalid Al-Khayyat dikata, syahidtu Anas bin Malik. Aku tengok Anas bin Malik, sahabat Nabi, 10 tahun khidmat di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla ala janazati rajulin inda ra'sihi. Dia solat dekat dengan jenazah laki-laki dekat kepala. Kemudian falamma rufi', bila dibawa pergi jenazah itu, utiya bi janazati imra'atin. Orang bawa pula jenazah perempuan.
min Quraisy atau min al-Ansar. Faqila lahu ya Aba Hamzah, ini jenazah fulanah wa fulan. Fa shalla 'alaiha. Anas pun pergi salat. Jadi imam, dia duduk di mana? Faqama wastaha. Duduk tengah-tengah. Lepas pada salat, orang tengok Anas dua pergerakan yang berbeza. Sekali dekat kepala, sekali dekat tengah. Orang pun tanya, ya Aba Hamzah. Bila dia tengok sahabat-sahabat ni macam kawan-kawan dia tercengang lah tengok, apa ni berbeza. Anas kata apa? Ya Aba Hamzah, hakaza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum haitsu qumta. Orang tanya, ya Aba Hamzah, beginikah Rasulullah duduk berdiri sebagaimana yang tuan buat tadi? Wa minal mar'ati haitsu qumta, orang perempuan duduk tengah-tengah sebagaimana yang tuan Anas lakukan tadi? Qala na'am. Anas kata ya. Maknanya Anas beritahu itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faltafata inal ala. Seorang ulama lain kata ihfazu, makmum semua ingat, ini cara kaifiah salat jenazah. Nah, cuma timbullah persoalan. Kalau kita tengok dalam kitab fiqh pun dia sebut lelaki-lelaki duduk di sebelah kanan kepala dia. Jadi di sini. Cuma ada satu lagi masalah. Dalam kitab sebahagian daripada ulama tasawuf dia suruh pusing ke kiri. Saya pun duk cari kenapa jadi. Kadang-kadang di kampung timbul, bila letak mayat sini ada imam kata pusing sini. Jadi sebab apa? Dia kata sebab kita nak, bila imam duduk di sini di kepala belah kiri ni, maknanya kan rahmat tu banyak belah kanan. Jadi panjang jenazah tu semua dapat rahmat belaka. Kita kata doa itu semuanya rahmat, salat itu pun sudah rahmat, tapi yang ada dalam kitabnya kepala sebelah kanan. Ingat dia punya susunan. Dalam kitab kita ni tak sebut. Itu yang saya tambah ni, tulis di situ. Semasa mendoakan si mati dalam solat jenazah, sunat menyebut namanya dan nama bapaknya. Ayah dia. Kalau dia nama apa? Abdullah bin Muhammad. Kita kata Allahumma ighfir li Abdillah bin Muhammad. Jika diketahui nama keduanya. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan yang demikian. Nabi kita bila doakan kepada orang mati dia sebut nama. Macam Nabi kita pergi ziarah Abu Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ingatkan dalam siri yang lepas kita dah baca ketika adab pergi ziarah orang mati. Dan saya dah kempen supaya ini dijadikan budaya dalam masyarakat kita. Ziarah orang mati, pergi doakan. Bila dengar orang mati, kita doakan Allahumma ighfir li fulan. Bukan bila orang tak dalam Facebook, orang ni dah meninggal dunia, pakai hapus gambar Al-Fatihah. Lah, itu tidak sunnah itu. Yang sunnahnya kita doakan ya. Letak gambar ya, baca tak juga. Itu pun ya. Jadi gambar yang biar gambar berbicara, bukan di situ tempatnya. Itu tempat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan demikian seperti diterangkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, sunat juga menyembahyangkan jenazah di masjid. Dalam kitab kita kata sunat juga. Jadi elok kita kata boleh juga disolatkan jenazah itu di masjid. Sebab apa kita kata boleh? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat jenazah ke atas para sahabat, dia tak salat di masjid, dia salat di luar masjid. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah sekarang, sebelah kiri masjid nak pergi ke Baqi', dia tulis babul janazah. Bab jenazah itu maknanya di situ tempat salat jenazah. Jadi jenazah dia letak di situ, lepas Nabi salat dia keluar, dia salat jenazah. Jadi kerana itulah tidak menjadi syarat. Kalaulah jenazah itu mati di atas rumah dia rumah dia luas, cukup untuk orang yang nak hadir nak salat di rumah. Tak payah kita angkat pergi ke masjid. Jadi kena angkat 2 kali, bawa ke masjid, daripada masjid bawa pula ke kubur. Jadi melainkanlah kita kata orang ni tak pernah pergi masjid. Tak, biarlah dalam hidup dia ni dia tak nak pergi jalan sendiri, kita usung dia pergi. Biar dia duduk masuk juga masjid sekali. Yang saya bimbangnya ni penyakit yang terbaru ni. Penyakit terbaru ni, orang tak pernah pergi masjid, tiba-tiba masuk dalam masjid.
Imam terkejut. Oi, kau dah sampai ke masjid? Rupanya dia pergi buat apa? Dia ikut GPS dia tu, pergi cari Pokemon. Ini masalah besar. Itu gambar dah diviralkan. Jadi saya pun, ya Allah, sudah masuk ke masjid Pokemon ni rupanya. Jadi kalau saya boleh bagi tahu ke pembuat Pokemon, kata biar banyak sikit masuk masjid juga. Dekat-dekat waktu solat, hantar aja ke masjid. Dia masuk masjid, imam kunci pintu, jangan keluar, solat dulu baru keluar. Kalau tidak, Pokemon tak dapat hadiah. Bala sungguh Pokemon. Jadi sampai ke peringkat itu. Jadi kita kata solat di masjid harus dilakukan, solat jenazah itu di masjid, dan tidak menjadi satu keperluan untuk kita bawa jenazah ke masjid. Sebab Nabi SAW, kalaulah itu menjadi satu kebaikan, tentulah Nabi akan bawa sahabat-sahabat yang nak disolatkan masuk ke dalam masjid. Dalilnya riwayat Muslim dan lainnya, kita mengatakan itu boleh mana? Boleh dibuat. Kelebihan jamaah yang ramai, ini penting juga nih. Makin ramai bilangan orang yang menyembahyangkan jenazah, makin besar faedah yang didapati. Jadi lagi ramai, lagi besar faedah. Didapati oleh siapa? Oleh si mati. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut, hadis yang ke-231 dalam kitab kita ini. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fi, rawahu Muslim. Daripada Aisyah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana mayat lelaki atau perempuan yang disalatkan oleh satu kumpulan daripada orang Islam yang mencukupi bilangan seramai 100 orang. Berapa orang kita nak? 100 orang. Sedang semuanya berdoa memohon ampun baginya, nescaya doa permohonan mereka itu mengenainya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak 100 orang. Jika bilangan mereka kurang, kalau tak cukup 100 apa jadi? Maka sambayang dan doa mereka juga besar faedahnya kepada si mati. Yang pentingnya orang pergi berdoa. Dalilnya hadis yang berikut, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi, rawahu Muslim. Maksud dianya, kata Abdullah bin Abbas, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana orang-orang Islam, lelaki atau perempuan yang mati, lalu disalatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki, kurang sikit. Tadi berapa? 100. Nak cari 100 tak cukup, 40 je ada. Kata Alhamdulillah. Syaratnya siapa orang ni? Yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Itu syarat orangnya, dia panggil khalisut tauhid. Kalau sambil-sambil nak pergi jenazah, pergi jumpa Tok Nujung dulu, tu berat sikit. Nak pergi orang mati ni, tapi nak jumpa singgah tanya-tanya khabar bomo dulu, hujan tak hujan, hari nak kenduri anak ni. Itu masalah juga tu. Tidak khalis. Kita tidak katalah. Jadi kita kata dia tidak khalis, tidak betul-betul. Apa jadi? 40 orang yang tidak melakukan syirik terhadap Allah Ta'ala sesuatu, illa syafa'ahumullahu fih, nasaya Allah Ta'ala kabulkan doa permohonan mereka mengenainya. Alhamdulillah, hadis ini juga sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Demikianlah faedah kelebihan salat dan berdoa yang dilakukan secara khusus untuk si mati, lebih-lebih lagi jika sidang jamaah itu ramai bilangannya. Dalam pada itu, rahmat Allah Ta'ala maha luas, tidak terhad kepada bilangan sidang jamaah yang ramai yang menyembahyangkan sesuatu jenazah. Si mati akan beroleh rahmat yang telah dijanjikan dalam hadis-hadis yang lalu, sama ada mereka 100 orang ramainya atau hanya 40 orang.
Bahkan ia beroleh juga rahmat yang dijanjikan walaupun sidang jamaah yang menyembahyangkan jenazahnya sedikit bilangannya. Walaupun sedikit, masih lagi ada peluang. Hadis yang ketiga, an Malik ibn Hubairah radhiyallahu anhu, ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma min mu'minin yamutu fayusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna an yakunu thalathata sufuf illa ghufira lah. Rawahu Imam Ahmad. Maksudnya, mana-mana orang mukmin, laki-laki atau perempuan yang mati, lalu disembahyangkan mayatnya oleh satu kumpulan daripada orang Islam. Jadi kumpulan di sini tak kira berapa bilangan, mana ada sekumpulan. Ini darjat yang ketiga lah. Darjat yang awal lagi kita nak first classnya berapa? 140. Itu dua-dua hadis sahih. Hadis ini tak sebut berapa bilangan. Kita kata rahmat Allah Ta'ala luas, bukan semua orang dapat 40 orang. Saya yang di pondok ni kita tahulah, kadang-kadang mari kereta datang, pelajar-pelajar tengah duduk ngaji, nak ambil budak-budak pergi solat jenazah. Sebab apa? Kalau pelajar ni tak pergi, agak berapa orang ada? Dia kata adalah imam 4-5 orang. Maknanya jenazah kita tidak dihadiri oleh orang. Kita tak boleh nak menyalahkan orang. Kadang-kadang kita kena salahkan kita. Waktu kita hidup, kita pergi tak masjid? Itu soal kita kena tanya. Waktu kita hidup, kita pergi masjid tak? Yang kedua, waktu orang lain mati, kita pergi tak salat jenazah dia? Jadi itu dia panggil, kita ni ada yaumul janaiz, hari kematian. Jadi kalau orang mati, kita pergi salat jenazah. Orang bukan lagi kita mati, orang teringat juga dengan kita nak datang. Jangan kita suruh orang yang mari. Akhir kali terpaksa kena buat kerahan, pergi ambil sana sini, ambil sekolah tahfiz sini, sebab nak cukup bilangan. Jadi dalam hadis yang ketiga ni kata tak sebut di mana, tak sebut berapa bilangan. Yang dia kata apa? Sekumpulan yang dapat menjadi 3 saf. Jadi kalau 3 saf ni berapa orang? Berapa orang? 3 saf paling simple, berapa orang? 6 orang. 1 saf 2 orang. Jadi 6, 7 dengan imam. Itu paling simple. Mana ada saf 1 orang, orang tak buat saf seorang. Jadi melainkan si mati itu diampunkan dosanya. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Jadi ada setengah ulama mengatakan hadis ini tidak kuat, dhaif, ada yang mengatakan hasan. Jadi ada khilaf situ. Berbeza dengan yang dua tadi, 40 dengan yang 100, itu hadis Muslim. Sebab itu disunatkan jamaah makmum menjadi 3 saf atau lebih. Menurut huraian ulama rahimahumullah, 1 saf itu sekurang-kurangnya 2 orang dan banyaknya tidak terhad. Jika sidang jamaah yang ada hanya 6 orang misalnya, maka mereka hendaklah menjadi 3 saf supaya si mati mendapat rahmat yang dijanjikan itu. Anda kena buat 3 saf. Satu lagi isu yang patut kita bincangkan dan peringatkan kepada para jemaah, iaitulah tentang orang solat jenazah tadi. Orang solat jenazah yang kita nak di sini, orang yang pergi ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Maka budaya yang kita ajar orang, setiap orang mari solat jenazah kita bagi duit. Bagi saya itu budaya yang tidak sihat. Mungkin orang pergi, siapa mati ni? Orang kaya. Kalau yang miskin RM5 satu sampul, yang kaya tak bagi 10 kot. Jadi kita orang pergi ramai sebab nak ambil sampul. Tak usahlah, dalam ibadat kita bayar-bayar jangan dijadikan budaya membayar. Kita nak sedekah ke si mati, bukan itu ketikanya. Selesai semua kita ke bumi jenazah, duit ada nak sedekah, panggil orang-orang pakai miskin, bagi duit. Jangan ada kaitan bayaran solat tadi. Kalau kita nak sedekah sekalipun, kita tak kata bayaran, kita kata sedekah kepada orang lah, bukan masa itu. Kerana bila ada kaitan perbuatan amalan yang dia buat dengan duit yang kita beri, maka di situ bercampur niat. Nak duit ke nak ikhlas, itu masalah. Nak sedekah, pergi sedekah. Lepas solat jenazah panggil orang miskin, bagi. Kalau tak sempat panggil pun telefon.
ada pengurus rumah orang miskin, rumah anak yatim miskin, panggil mai sini ustaz, saya nak bagi sumbangan hadiah kepada si mati itu, boleh, sampai pahala kepada dia, alhamdulillah. Tapi dalam bab ibadat tak payah kita jadikan budaya seperti itu, susah. Kita nak menguruskan banyak lagi, nak cari sampul lagi, pergi cari gula lagi. Saya tak tahu budaya kat sini. Bagi apa dia bagi? Salat jenazah, gula, kuih. Kat sini kalau orang mati, bagi apa kau orang salat jenazah? Sampul je. Sampul lagi? Sampul je. Tak bagi dah gula apa dah. Kurang sikit risiko, tapi tak payah bagi. Saya syorkan kita tak payah bagi, sebab biar orang datang tu betul-betul lillahi ta'ala. Kalaulah kita kata kita ambil pelajar di Ma'had Hafiz di mana-mana, nak derma jangan bagi ke pelajar tu. Pergi ke kedai babai, isi minyak RM50. Masuk dalam tabung sekolah, supaya orang yang pergi tu dia tidak ada pulangan untuk dia. Dia pergi lillahi ta'ala, nak doakan kepada si mati. Kita pindah kepada tajuk lain pula. Iaitulah dia tajuk orang yang ramai menjadi kenangan. Menjadi orang yang baik. Tajuk dia orang yang baik menjadi kenangan. Alhamdulillah, kita nak suruh orang kenang kita kan tidak? Nak jadi orang baik. Tapi tak baik pun orang kenang juga, cuma lafaz berbeza tak? Kalau lalu kat kubur orang yang soleh, Allahu Akbar, semua orang nak doakan, ya Allah Tuhan, maaf, berilah ampunan kepada sahabat kita ni. Dia lah waktu dia hidup dulu kat Masya Allah masjid tak pernah kotor, sapu masjid. Dalam kampung ni harmoni, orang kenang. Tapi kalau orang lalu kat kubur dia ni, nasib baiklah dia ni mati. Kalau tidak, tudung-tudung parit rumah orang tercabut habis dia. Kan tudung yang mana-mana besi yang ada tu habis diangkutnya, dijual dah. Kadang-kadang tayar kereta orang pun angkat juga. Jadi orang kenang juga, tapi kenangan yang berbeza. Orang yang baik akan meninggalkan nama yang baik dan disebut-sebut kebaikannya semasa dia hidup atau sesudah dia mati. Ini juga membawa rahmat kepadanya. Demikian juga hal orang yang bersifat sebaliknya, wal iyaz billah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada sifat sebalik. Hakikat ini diterangkan dalam hadis yang berikut, hadis 234, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannah. Rawahul Bukhari. Daripada Umar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana orang Islam yang mati, lelaki-laki atau perempuan, yang diakui kebaikannya oleh 44 orang, oleh 4 orang dari kalangan masyarakat yang mengenali dia. Tambah itu, dari kalangan masyarakat yang mengenalinya, nascaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga Allah. Jadi kita nak orang yang kenal kata dia ni baik, tapi jangan package. Ada tak ada package? Ada package. Lepas solat jenazah imam kata, apa kita nak saksi atas mayat ini? Baik. Lepas solat tanya dia, awak kenal ke? Saya pun tak tahu. Saya tengok ada orang mati, saya solat je. Kerana itu solat di masjid. Jadi kalau kita kata baik, sedangkan kita tak kenal, itu dia panggil saksi apa tu? Saksi palsu, saksi bohong. Lah. Nak saksi, ya kita saksi kita kenal orang ni. Kita kenal akhlak dia, kita kenal dia ni orang baik, kita kenal dia punya tingkah laku, barulah saksi itu diterima. Kalau tidak dipanggil saksi bohong, sejuta orang pun tak jadi. Tidak elok. Kita pergi tanya orang lepas solat, apa saksi mayat ni? Baik. Tanya kenal ke tidak? Tidak. Habis saksi apa? Itu masalah. Kita kena realiti dalam masalah ini. Imam-imam kena peka. Kita nak jadi saksi, syarat nak jadi saksi itu kena kenal. Letak dalam kitab ni tulis, dari kalangan masyarakat yang mengenalinya, nascaya Allah akan masuknya ke dalam syurga. Kalau tidak, sedap lagi tidak. Panggil ramai-ramai mari, saksi semua, saksi. Yang lagi kuat lagi saksi itu lagi banyak sampul lagi. Hadis ini ada disambung hujungnya, iaitu mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut. Salah seorang daripada sahabat bertanya, bagaimana pula kalau yang menjadi saksi mengakui kebaikan si mati itu hanya 3 orang? 3 orang yang saksi. Nabi jawab, 3 orang pun mencukupi untuk diterima pengakuannya. Alhamdulillah. Tak puas hati lagi sahabat ni. Sahabat Nabi bertanya lagi, kalau mereka 2 orang saja, lagu mana? 2 orang je.
Nabi SAW jawab, 2 orang juga mencukupi. Alhamdulillah. Sahabat Nabi SAW yang bertanya itu ialah Sayyidina Umar ibn Khattab. Umar ni prihatin dia. Dalam hadis yang lain dari riwayat Bukhari daripada Anas diterangkan seperti berikut. Maksudnya, semasa Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya sedang berada di satu tempat, satu jenazah telah dibawa ke situ. Orang bawa jenazah. Sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam pun memuji si mati itu yang mereka kenal sebagai orang baik. Kita puji kerana kita kenal. Mendengar pujian itu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat, artinya telah sabitlah baginya kepujian tadi. Tidak berapa lama kemudian satu jenazah lagi dibawa ke situ. Sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam pun menyebut-nyebut kejahatan si mati itu yang mereka kenal sebagai seorang yang jahat. Na'udzubillah. Mendengar mereka itu menyebut-nyebut kejahatan si mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat, yakni sabitlah baginya apa yang disebut tadi. Jadi oleh kerana mereka tidak faham maksud baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut kalimah wajabat, Sayyidina Umar meminta penjelasan. Apa dia wajabat tu? Sabit baginya apa? Lalu baginda sallallahu menerangkan sabdanya, wa hadza asnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah wa hadza asnaitum alaihi syarran fawajabat lahun nar antum syuhadaullah fil ard. Jadi jenazah si mati yang pertama itu kamu telah memuji dan menyebut-nyebut kebaikannya, maka telah sabit baginya balasan syurga. Dan jenazah si mati yang kedua itu pula kamu telah menyebut-nyebut kejahatannya, maka telah sabitlah baginya balasan neraka. Kamu adalah saksi-saksi pilihan Allah di muka bumi ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Menurut huraian ulama rahimahumullah, kalimah wajabat tetaplah itu sungguhnya pada asalnya bermakna telah wajiblah, tetapi maksudnya di sini telah sabitlah balasan dijanjikan, yang baik dibalas baik dan yang buruk dibalas buruk. Kerana pada dasarnya tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan atas Allah Ta'ala. Tak ada benda yang kita boleh perwajib atas Allah Ta'ala. Itu hak dia. Jadi balasan baik yang diberikannya ialah dengan kemurahannya semata-mata, dan balasan buruk yang ditimpakannya adalah dengan keadilannya semata-mata. Ini bahasa kita dengan Allah. Yang Tuhan beri kebaikan, itu kita kata kebaikan Allah. Yang Allah Ta'ala ambil tindakan, itu keadilan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak boleh disoal tentang apa yang dilakukannya. Bahkan dialah yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. Fa'alul lima yurid. Letak bagi fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala melakukan apa yang dia nak. Tak ada siapa boleh larang, tidak ada siapa boleh protes atau pertikaikan. Tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud antum syuhada Allah, kamu adalah saksi-saksi Allah Ta'ala di dunia ini, maksudnya ialah sahabat-sahabat baginda yang ada pada hari itu, dan orang-orang yang beriman yang datang kemudian, yang bersifat dengan sifat-sifat yang mulia, soleh dan takwa. Jadi kalau kita ni bersifat demikian, kita juga menjadi saksi. Mereka inilah yang selayak-layaknya menjadi saksi. Tamaklah kita tentang kepujian kita kepada jenazah. Jadi kita puji kalau kita kenal dia. Kalau tak kenal, diam. Kita doakan Allah Ta'ala beri keampunan dan keselamatan kepada dia. Atau sudah jadi saksi lah. Saksi apa kita tak kenal kan. Jadi nak saksi ni biar kita kenal dulu. Tajuk yang seterusnya, mengusung jenazah ke tanah perkuburan. Bagaimana cara adab kita nak bawa jenazah. Hukum syarak mengenai mengusung jenazah dan menghantarnya ke tanah perkuburan diterangkan dalam hadis yang berikut. Hadis 235. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun, iyadatul marid wa itba'ul janaiz. Rawahul Bukhari. Maksudnya, hak seorang Islam atas seorang Islam yang lain 5 perkara. Hak ni maknanya tanggungjawab kita. Tak payah orang jemput, tak payah orang panggil, kita kena pergi. Jadi di antaranya dia potong dia tak ambil 5. Tulis itu boleh. Apabila orang jumpa, orang bagi salam, kita kena jawab. Itu hak. Bila orang bagi Assalamualaikum, kita wajib kita kena jawab Waalaikumsalam.
Termasuklah kalau orang atas surat pada kita, SMS. Assalamualaikum, sama ada kita jawab dengan tulisan atau kita jawab dengan mulut kita. Waalaikumsalam. Tak nak tulis tak apa. Waalaikumsalam. Kita dah jawab lah. Malaikat dah rekod. Orang ni jawab salam. Jadi itu di antaranya. Bila kita dengar dia sakit, naklah kita pergi ziarah. Kawan-kawan yang sakit, orang ni sakit, kita pergi. Tak kawan pun tak apa, kalau kita ada masa pergi je. Muslim. Hak. Dan bila dia mati, turut menghantar jenazah. Maknanya solat, hantar dia pergi ke kubur. Ini hak seorang Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diterangkan lagi dalam hadis yang berikut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat. Tanda ayat hadis. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, sesiapa yang hadir melawat jenazah sehingga dia dapat menyembahyangkannya. Kita tanya lagi. Tanya kawan kita, ni orang mati ni bila nak solat? Nak solat pukul 10 pagi contohnya. Kita pergi sebelum tu. Ataupun kalau kita boleh pergi 2 kali, tak apa juga. Dengar je mati, pergi dulu sekali, kemudian pergi pula untuk solat. Ataupun di jamak. Jamak selalu. Maka baginya satu bahagian pahala yang besar, qirat, sebesar gunung. Besar tu. Berapa minit solat jenazah? 2 minit tak sampai. Satu pahala bukit. Dan sesiapa yang hadir melawatnya sehingga jenazah itu dikebumikan, kita ikut jenazah sampai ke kubur, maka baginya 2 qirat, 2 bahagian pahala yang besar, tiap-tiap satunya sebesar gunung. Dia tak tulis sini. Tulis. Dalam riwayat lain Nabi kata sebesar bukit Uhud. Gunung tu tulis bukit Uhud. Bukit Uhud besar ke kecil? Siapa yang pergi Madinah dah tengok bukit Uhud? Kau duk sibuk dengan beli kacik Fatimah. Dia siapa bukit Uhud tu? Tak, mana kacik Fatimah? Kata gigak bagi salam ke jenazah dulu. Apa ni? Orang mati syahid dulu. Duduk sibuk dengan kacik Fatimah dia. Bukit Uhud tu panjang dia 6 km panjang. Tinggi dia berapa? 400 meter. Tinggi. Besar dia. Luah dia tu. Jadi Nabi buat bandingan yang simple, sebesar bukit Uhud solat jenazah. Pergi sampai ke kubur 2 bukit. Abdullah bin Umar dia tak dengar hadis yang kedua. Dia dengar hadis kelebihan solat jenazah. Bila dia dengar hadis yang kedua, dia hantar orang pergi suruh tanya Aisyah. Pergi tanya Aisyah, betul ke tidak hadis ni? Sambil duduk menunggu tadi, dia duduk pegang anak batu masjid. Duduk main macam orang resah kan. Kalau kita ni pegang kertas, konyok kertas kan. Dia duduk pegang batu. Bila wakil dia datang, Aisyah kata betul hadis tu. Ibnu Umar campok dia punya batu tadi. Dia kata qad faratna qararit, fatatna qararit. Berapa buah bukit dah terlepas kita. Maknanya lepas solat tak pergi jenazah, tak pergi ke kubur. Kita yang dengar ni cubalah jangan tak pergi. Itu laki-laki lah, yang perempuan tidak. Yang perempuan boleh solat jenazah, tak usah ikut ke kubur. Ini dalam hadis ni. Melawat orang mati adalah dituntut oleh syarak dan berpahala, dan lebih besar lagi pahalanya kalau pelawat itu menyembahyangkan dan menghantar jenazahnya ke tanah perkuburan sehingga selesai dikebumikan seperti yang tersebut dalam kedua-dua hadis ini. Kita pergi. Tujuannya jelas. Kerana makin ramai turut salat jenazah, makin banyak rahmat yang didapati oleh si mati. Dan makin ramai yang berdoa untuknya, seperti doa yang terkandung dalam salat jenazah yang telah kita bincangkan. Atau di luar salat, mana kita sambil kita duduk berjalan tu, kita duduk mikir sampai di kubur, kita doakan kepada dia, makin banyak rahmat yang didapati oleh si mati. Mana di luar salat di sini bukan mana lepas salat tu kena doa pula lah, kita berjalan, lepas salat tu angkat pergi cepat jalan, doa di kubur sambil kita duduk tunggu jenazah tu dikebumikan, kita doa Allahumma ufir lahu, Allahumma sabbithu, ya Allah ampunlah kepada dia dan sabatkanlah dia, berilah ketetapan iman dia, biar dia boleh jawab soalan muka nakir nanti. Semuanya ini menjadi sebesar-besar dalil bahawa orang yang telah mati, meskipun amalnya sendiri telah terputus, tetapi ia masih mendapat pahala yang membawa rahmat disebabkan amal-amal baik
yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup untuknya, sama ada kaum kerabatnya ataupun sahabat-sahabatnya atau siapa saja. Jadi kita doakan kerana dia sangat memerlukan. Istilah kata di orang Paikah kata al-mautu kal ghariq. Orang mati ni macam orang lemah air. Orang lemah air dia terkapai-kapai tak nak buat apa dia dianya. Dan kita yang duduk atas ni campak tali dengan dia. Contoh. Maknanya orang yang sudah mati, ibadat dia sendiri sudah terputus, kecuali dia bawa pelampung sendiri. Maknanya dia bawa ibadat-ibadat yang banyak menyelamatkan dia. Jadi kita atas ni kita doakan dia, doakan hari-hari kita doa, siang malam. Tak apa. Ingatkan cerita pak cik yang masuk dalam syurga tu. Nah, bila masuk dalam syurga dia dapat darjat yang tinggi. Dia tak puas hati, dia komplain dengan malaikat. Dia kata, malaikat, kenapa saya duduk darjat yang tinggi ni? Dia bukan tak nak, cuma nak tahu kenapa. Malaikat kata, bistighfari waladika lak, dengan sebab anak-anakmu sentiasa beristighfar untuk awak. Kita sayang tak mak ayah kita? Istighfar pagi, petang, siang, malam. Allahumma ufili wali walidayah. Sikit je tambah. Ampunkan dosa aku, dua ibu bapa. Sayang tu. Tak perlu sayang-sayang ni buat apa ni? Susah-susah. Baca doa. Baik. Tajuk cara menghantar jenazah. Bagaimana kaifiat kita nak bawa jenazah ke kubur? Kita tengoklah kalau ada yang tak kena dengan apa yang kita buat hari ni, betulkanlah. Ini kita belajar. Dulu kita tak mengaji kan. Kalau dah belajar, dah kena amalkan. Menurut huraian ulama rahimahumullah, mengusung jenazah ialah tugas orang laki-laki dan besar pahalanya. Kecuali kalau tak ada laki-laki, tak ada, semua perempuan, itu tak paksalah. Jadi kalau tak ada orang boleh. Tapi kalau ada laki-laki perempuan, orang laki-laki yang kena kerja. Yang kedua, mengusungnya adalah secara hormat. Jangan duk bawa berlari tak tahu kalu dengan menggunakan usungan biasa. Jangan ada pengusung VIP tak VIP, sama je. Itulah dia panggil Mercedes Benz bagi jenazah. Yang pengusung ada dekat Masjid Surau tu, pakai itu belaka. Ni orang besar ni, kita kena bawa yang cantik-cantik lah, tak payah cantik lah, sama je. Orang yang mengusung jenazah, dengar, orang yang mengusung jenazah sunat berjalan cepat sedikit jika tidak mendatangkan mudarat bagi si mati. Mana kalau cepat sampai jatuh mayat, jangan. Sebab apa? Kita nak cepatkan perjalanan. Jadi tak ada lagi lah, lepas solat jenazah tu bawa pergi je. Saya tengok di kampung ni macam-macam orang buat. Lepas solat jenazah sampai dekat pintu, berhenti dulu situ, azan. Lepas azan dia suruh anak cucu masuk bawah keranda jenazah, masuk, pusing dalam tu. Saya kata, buat apa ni? Supaya anak cucu tak ingat katuk. Saya kata, innalillahi wa inna ilaihi. Kita nak suruh dia ingat katuk baru dia doa. Kalau dia dah lupa, dia buat apa? Tak ada lah. Itu dia panggil amalan-amalan yang tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan ni di masjid waktu nak solat tu, kenapa duk azan kat tangga rumah orang tu? Suruh dia pergi, bawa ini. Sunatnya jalan cepat, sebab kerana jenazah ni dia nak pergi. Kalau dia tu orang baik, dia nak dapat dah habuan dia dalam kubur yang begitu luas. Kalau dia orang tak baik, kita selesaikan pikulan kita daripada dia. Tanggungjawab kita memikul dia atap dan kubur. Serahlah awak dengan amalan yang awak buat atas dunia dulu. Yang ketiga, usungan jenazah perempuan atau khunsa. Khunsa tu orang yang ada dua alat. Khunsa, bukan pondan. Pondan tu pak pandai nama dia tu, dia alat laki-laki tu. Tapi nak jadi perempuan, itu kacau punya. Jadi bagi orang perempuan, sunat bertutup di atasnya seperti kurungan. Kat sini semuanya keranda tutup belaka. Coba tengok di Mekah. Kalau pergi di Mekah, di Madinah, nampak tak? Banyak laki-laki. Tapi yang perempuan ada tudung kat atas tu. Kalau pasal lah, kalau tengok, itu ada. Yang keempat, haram menutup jenazah dengan kain sutera atau kain yang bersulam dengan benang emas sekalipun jenazah perempuan. Tak payah dah, habis tempoh dah dia. Dia nak berhias-hias ni waktu atas dunia, nak tunjuk ke suami dia cantik, itu je. Nah. Tapi sebenarnya orang terlalu kuat berhias ni, dia tidak confident dengan kecantikan dia. Betul tak? Kalau muslimat rasa dia cantik dah, apa yang nak tambah-tambah lagi? Aksesori ni benda tak cukup barang. Ini kalau kita dah cukup, jangan. Jadi ni, dikata oleh kerana jenazah perempuan kita letak dengan kain tudung dia, sulam emas, tak payah. Jadi kain biasa je kain tu. Ini kita beli, orang pergi sibuk pergi Mekah nak beli kain tudung yang tulisan-tulisan, saya kata tak perlulah itu. Tulisan-tulisan tu awak menyusah ya. Kain biasa. Sebab orang tu mati, tak ada lah dia dengan dunia dah putus. Dia dengan amalan dia di akhirat esok.
Yang kelima, semasa menghantar jenazah sunat berjalan kaki, dan makruh bagi orang yang tidak uzur berkenderaan. Kita naik kereta jalan, tak payah, tolak ya. Kecuali tempat kubur itu jauh. Macam sekarang ni kan kubur-kubur kadang-kadang jauh jarak tak daripada taman, kita naik kubur jauh, bolehlah naik kenderaan. Itu pun kalau boleh jalan kaki, jalan. Tapi mana ada anak-anak nak usung ayah hari ni? Waktu hidup tak apa nak usung, mati pun tak nak usung juga. Anak ramai, 10 laki-laki, tapi semuanya bagi ke van akak. Kadang-kadang van buruk ya dia bawa. Allahu Akbar. Kalau betul-betul sayang, tak nak bawa, tak nak usung ayah, awak punya kereta yang besar tu, Alfa tu, buka dia punya kerusi, letak ayah dalam tu. Biarlah dia naik sekali. Tak boleh pula berantu pula kereta ni, macam-macam dia punya alasan. Waktu nak usung tak mau, bawa kereta pun tak mau juga, akhirnya ayah dia angkat begitu je. Van jenazah juga kesudahannya. Jadi sunatnya berjalan, jalan kaki kalau dekat. Yang keenam, sunat berjalan di hadapan jenazah. Biasa orang ikut jenazah ni ikut belakang ke duduk depan ke duduk belakang? Biasa ikut belakang. Itu dia panggil perarakan Hari Merdeka lagu tu, bendera depan orang. Tapi jenazah terbalik, kita depan, mayat di belakang, atau berdekatan dengannya, mana kiri kanan, sekira-kira jika ia berpaling dapat melihat jenazah itu. Jadi kalau kita tengok jenazah, jangan jalan jauh lah, jalan dekat-dekat. Yang ketujuh, kaum lelaki sahaja. Tak sudah letak dalam kurungan. Kalau ada pewarna tulis itu. Saya nak nasihat ni, ramai sangat perempuan ikut pergi ke kubur ni. Kaum lelaki sahaja yang menghantar jenazah dengan beramai-ramai, bahkan amalan mereka yang demikian itu adalah sunat muakkad. Laki-laki pergi semua. Ni laki-laki duduk sibuk kat tangga, duduk bagi nasi ke orang solat jenazah. Kau pergi ke kubur, lebih-lebih lagi anak-anak dia sendiri tu, jangan duduk sibuk dengan benda lain, pergi. Yang perempuan tak payah pergi, perempuan duduk di rumah. Sebaliknya kaum perempuan, dengar, makruh hukumnya. Apa nama makruh? Perkara yang tidak digalakkan, perkara yang tak baik. Mana makruh itu makna yang dibenci, yang tidak disukai, itu mana makruh. Dan kadang-kadang menjadi haram jika mereka bercampur gaul dengan kaum lelaki-laki. Memang akan bercampur gaul kalau pergi kat kubur. Kadang-kadang yang pergi, yang perempuan pula tak patuh syariah, pakaian kain pun terbelah. Allahu Akbar. Tengok di kubur pakai kain belah, tuduk kepala tak cukup saiz, jambu keluar di kubur. Ini apa program, apa muslimahnya dia punya cara macam ni? Jangan pergi. Atau mereka menangis dengan meraung-raung atau sebagainya. Ini orang Melayu tak berlaku lagi ni. Tapi kalau orang lain pada Melayu, Arab ke India ke, memang berlaku. Kes ni ada, saya tengok. Yang ke-8, makruh juga hukumnya membawa api seperti tempat bara bersama-sama dengan jenazah. Bawa bara kan, yang kemian tu, maksud sedap mau lah, tak usah bawa. Sebaliknya jika mengembumikannya pada waktu malam, maka membawa api, lampu, colok zaman dulu lah, zaman tak ada lampu ni, dan sebagainya adalah perlu supaya dapat dikebumikan dengan sempurna. Jadi kita kena ingat, bawa lampu. Jadi hari ni sebahagian daripada masyarakat kita ni, lepas orang mati pergi pasang lampu atas kubur, itu tidak boleh, dilarang. Adalah hadis Nabi sebut ittikhazus suruj. Nabi kita larang daripada duduk atas kubur, solat ke arah kubur dan menyalakan lampu di atas kubur. Itu bukan kubur orang Islam dinyalakan lampu atasnya. Tapi kalau nyala lampu kerana nak gali kubur, kerana nak kebumikan jenazah, itu dibenarkan. Macam mana kata dalam gelap pula kan, sepak orang. Yang ke-9, makruh juga hukumnya mengangkat suara dengan riuh rendah semasa menghantar jenazah. Sambil-sambil kita duduk berjalan tu, walau dengan membaca zikir atau membaca Quran sekalipun. Kalau orang Arab selalu sallu ala nabi, pakat selawat lah, bertepik-tepik ya. Nah, lagi tak kita kata ni tidak baik. Berjalan ini, tengok nota kaki 67. Ada juga dalam kitab kata boleh dia buat, tapi itu tidak berlaku di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengiringi dengan cara kita mengangkat suara. Tak payah. Walau dengan zikir atau baca Quran, yang kita naknya, tengok, ia dituntut pada saat itu ialah masing-masing hendaklah mendiamkan diri dengan perasaan masyghul. Apa masyghul? Sibuk jiwa kita
dan terharu sambil memikirkan soal mati dan keadaan dunia yang fana ini, supaya semuanya bertambah sedar dan insaf. Supaya bertambah sedar dan insaf. Demikianlah kesimpulan huraian daripada kitab Sabilal Muhtadi, kitab Jawi tu. Ini adat-adat tadi daripada kitab Jawi yang kita panggil kitab pondok, kitab muktabar, ini sepatutnya. Tapi kita hari ni masalahnya, kitab orang lain baca, amalan orang lain buat, jadi tak selarah lah. Waktu mengaji tak pergi dah. Baik, kita pergi kepada mengebumikan mayat. Mengebumikan mayat, cara hantar jenazah selesai. Seperti yang telah diterangkan, apabila seorang Islam mati, wajiblah ia dimandikan, dikafankan dan disalatkan dan dikebumikan. Berapa benda kita kena buat? Mandi, kafan, solat dan kebumikan. Menurut huraian ulama, sekurang-kurang kubur yang wajib ialah dapat menahan daripada keluar baunya, keluar bau dia, dan daripada dibongkar oleh binatang buas. Biasa yang kita buat takat ni selamat kan, kubur kita tu sampai bau sampai kepala tu. Tetapi yang sunat, bahkan yang lebih sempurna, ialah kubur yang luas, panjang, lagi dalam. Dalamnya sedalam orang berdiri, dengan dilebihkan setengah hasta lagi. Janganlah cari orang paling tinggi masuk, nyaya kita. Penggali kubur yang kita manusia yang sederhana ni. Biasa sederhana ni berapa kaki kita? 5 kaki dah. Nah, sakat tu. Kalau cari hak tinggi, hak 6 kaki, jadi tambah pula 1 hasta, setengah hasta lagi, 6 kaki setengah. Jadi nanya ke penggali kubur, sedangkan benda tu keperluannya dah cukup. Jika tanah keras, tanah liat, maka bentuk kubur yang lebih afdal ialah yang berliang lahat. Berliang lahat. Tetapi jika tanah apa tu? Tanah yang mudah runtuh, tanah pasir yang mudah runtuh, maka memadai kubur yang digali seperti parit. Dia panggil bahasa Arab kata syak. Syak mana kita gali parit tengah. Kelebihan liang lahat diterangkan dalam hadis yang berikut. Hadis yang ke-237 an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-lahdu lana wasyaqu li ghairina. Maksudnya kubur yang berliang lahat lebih afdal bagi kita umat Islam, dan kubur yang digali seperti parit adalah pilihan bagi umat-umat yang lain. Hadis ini riwayat Tirmizi dan Abu Daud dan lain-lain, sanadnya baik. Sebahagian ahli hadis mengatakan hadis ini sahih, dan sebahagian lagi mengatakan hasan. Ada pula yang mengatakan hadis ini dhaif. Mana ulama hadis itu berbeza-beza. Tetapi walau bagaimanapun, hadis ini menjadi dalil bahawa kubur yang berliang lahat lebih afdal, kerana banyak hadis-hadis lain yang menyokongnya. Di antaranya ialah hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang menerangkan bahawa kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berliang lahat. Demikian juga kubur Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Jadi waktu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat berbincang, nak gali kubur ni lahat ke syak, lubang tengah. Sebab di Madinah tu ada 2 penggali kubur. Jadi sahabat ni kata, kita tengok Allah hantar mari siapa esok yang datang awal. Jadi yang datang awal tu penggali kubur yang bahagian pakar bahagian lahat. Maka itulah kata sahabat, Allah Ta'ala pilih kubur Nabi berlahat. Jadi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar bila wafat pun gali lahat. Dan sekarang ini kalau pergi kubur Madinah, lahat. Kalau pergi Mekah, tak ada lahat. Kubur Ma'la di Mekah, digali lubang siap dah. Siapa nak pergi ikut saya. Kita masuk dalam kubur, kita akan tengok dia akan buka, ada lubang dah siap dah. Dia buka, letak mayat situ, kemudian dia letak tudung, dia timbus lebih kurang dalam 1 hasta gini ke pasir atas tu, supaya tak berbau. Sebab kubur di Mekah dia akan buka balik. Dalam berapa tempoh dia akan buka balik, tulang tu dia letak di tepi, dia letak mayat lain pula. Kalau tidak, kubur Mekah lama dah penuh. Jadi Madinah lahat, di Mekah tidak lahat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil, Allah Taala pilih kubur baginda sallallahu alaihi wasallam berliang lahat. Jadi kita pun kalau boleh lah kita buat liang lahat jugalah. Tapi kalau tanah pasir tak boleh nak buat, kita ambil yang
lubang tengah. Ini disokong oleh sebuah hadis sahih riwayat Muslim bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu semasa hampir mati telah berwasiat supaya kuburnya berliang lahat seperti kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat pun nak juga lagu tu. Jadi kita kalau boleh pilih lah, contohnya di qaryah kita ni ada dua kubur yang berdekatan, yang ni lahat, yang ni tanah pasir. Jadi kita pilih yang tu. Kita pilih yang satu lagi kalau boleh pilih. Kalau tak ada pilihan, tak usah menyusahkan. Dua-dua termasuk dalam tu belaka. Nah, cuma itu afdal. Dalam pada itu alim ulama rahimahullah sekata menerangkan bahawa kedua-dua jenis kubur, yang berliang lahat dan yang tidak berliang lahat, boleh belaka. Jadi dua-dua itu boleh. Dan hadis-hadis tersebut hanya sekadar menyatakan bahawa yang berliang lahat itu lebih afdal jika tanah kubur itu tanah liat dan tidak dibimbangkan runtuh. Nanti kita tengah duduk masuk mayat runtuh pula. Jadi tiba-tiba bila runtuh mayat ketika sedang itu, apa akan jadi? Tentulah cerita tanah kubur diviralkan. Betul tak? Oh bahaya dia tu, berasa apalah kubur dia runtuh. Jadi cerita lah tu. Sekarang ni sangat dia panggil musim. Satu mazhab dulu ni, mazhab sekarang ni dia panggil mazhab wasafi. Dia punya tajuk dia viralkan. Habis kubur orang baik kubur bercahaya. Bercahaya habis sebar kubur bercahaya. Ya Allah, mati baik, mati baik. 3 hari lepas tu keluar rupanya cahaya tu matahari suluh, bukannya cahaya kubur. Habis kita dah. Sama juga kalau kubur runtuh, orang akan bercakap. Ambil gambar tunjuk kubur runtuh ni. Ditambah diedit pula, ada kepala ular pula tu. Lagi viral. Oh jahat mati. Apa? Jadi habis satu dunia ni duduk mengutuk si mati yang kita tak tahu apa kedudukan dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan. Jadi kita ambil. Menjaga kehormatan mayat. Ini tajuk ni sangat penting. Menjaga kehormatan mayat ini penting, tuan-tuan. Semasa menggali kubur, jika terjumpa tulang-tulang orang mati, maka hendaklah ditanam di situ dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ada tulang dia, kita letak je tepi, tak apa. Tak payah gali kubur lain. Dah nak sampai ke lahak dah, tiba-tiba gali kubur, berat juga tu. Nah, bukan gali dengan kes, gali dengan cangkul. Tak ada lagi orang gali dengan kes kecuali yang mati beramai-ramai. Nah, tak nak. Kadang-kadang kebetulan kita orang duk bagi pagar kubur, ada orang mati, gali dengan kes, oh tak mau. Sebab tidak hormat pada mayat. Tak apa, itu satu perasaan. Walah hanya kan nak gali dengan apa, bergalilah. Yang pentingnya boleh masuk dalam kubur tu. Ini diterangkan, tengok, jumpa tulang orang-orang yang mati maka hendaklah ditanam di situ dengan sebaik-baiknya. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Rawahu Abu Daud. Artinya dosa mematahkan tulang orang yang telah mati sama seperti dosa mematahkannya semasa hidup. Daripada hadis ini dapat difaham bahawa orang yang telah mati samalah keadaannya seperti orang yang hidup, iaitu dituntut menjaga kehormatannya dan dilarang melakukan terhadapnya sebarang perkara yang menghina dan menyakitkannya. Kalau tak ada kerja lah. Tapi kalau mayat ni mati dalam keadaan mencurigakan, boleh tak boleh pihak forensik belah mayat. Jadi para ulama mengatakan boleh kerana maslahah. Jadi kalau kita tak bedah mayat ni, macam mana kita nak siasat? Bagaimana cara dia mati? Adakah dia mati kena pukul, mati racun dan sebagainya? Kesan waktu anak pergi bentang tajuk fiqh forensik, anjuran pejabat agama di Ipoh hari itu. Jadi Dr. Syafi'i yang membentangkan doktor pakar forensik, salah seorang pakar di Malaysia ni, dia bentang, dia tunjuk seorang kanak-kanak budak kecil mati. Jadi orang ingat dia mati ni mati biasa lah, kena jatuh itu. Rupanya bila forensik jumpa dekat otak dia, kepala bekas kena hempap atas kepala dia, bapak tiri dia katanya buat. Jadi dapat dikesan, dapat ditangkap. Itu dipanggil kepentingan menjaga keselamatan orang ramai itu lebih besar daripada menjaga kehormatan mati orang mati tadi. Maka dibenarkan untuk forensik kerana sebab. Tapi kalau suka-suka ya, nak belah-belah orang panggil nak test, nak cari spare part ya, itu cari mayat yang lain lah, jangan mayat orang Islam. Panjanglah cerita dia dalam bab ni. Itu dia panggil fiqh forensik. Penting. Tama-tama kalau ada doktor sini, kita kena belajar benda tu. Jadi
Jangan pula kata, oh tak boleh belah ni mayat ni. Menghormati, betul lah kita nak jaga hormat mayat. Tapi menjaga keselamatan awam itu lebih penting kan. Jadi bila buat pembedahan nampak di kepala dia bekas kena hempak. Maka orang nampaklah yang buat tu sekian-sekian fulan, jadi polis dapat tangkap. Allahu Akbar. Kita berpindah kepada tajuk cara menurunkan mayat ke dalam kubur. Macam mana kita nak turun mayat pula ni? Sampai dah kita ke dalam ke kubur dah. Menurut huraian ulama rahimahumullah, cara menurunkan mayat ke dalam kubur seperti berikut. Yang pertama, sunat meletakkan kepala usungan jenazah di tepi kaki kubur. Mayat letak di kaki kubur, maknanya belah kiri lah. Yang kedua, sunat mengeluarkan mayat daripada pihak kepala dan dimasukkan ke dalam kubur daripada arah kaki kubur dengan mendahulukan kepalanya. Kita bawa mayat gini, turun masuk. Yang ketiga, orang-orang yang turun ke dalam kubur untuk menatang, maknanya nak menyambut mayat itulah. Kita silap baca je di muka lain ni ya. Menatang maknanya menyambut, memegang dan meletakkannya di tempatnya. Disunatkan seramai 3 orang dan disunatkan orang lelaki sahaja, sama ada mayat itu laki-laki atau perempuan. Jadi orang perempuan kita pergi kubur, kita tak suruh pergi tadi kan, dalam kitab kata makruh pergi. Mereka dikendaki daripada kerabat si mati yang dekat, anak dia, cucu dia, anak saudara, adik-adik, orang ni turun. Bukan ustaz. Ni ustaz jadi mangsa. Ustaz turun. Apa ustaz turun? Awak kerja apa awak ni? Ayah dia mati. Kerana mereka diutamakan oleh syarak. Jika si mati yang perempuan yang bersuami, maka suaminya lebih utama. Biarlah abang dia tengok ya. Sekali-kali duduk dalam dekat-dekat nak tidur, dia teringat ke muka bini dia duduk dalam kubur. Teringat tuan-tuan, kalau kita turunkan jenazah, lepas tu kita buka mayat dia, kita tengok dia, jenazah yang saya turun sampai hari ni pun kita teringat dia. Setiap kali kita ingat, kita akan doakan insya-Allah. Jadi ada kenangan di situ. Mereka dikendaki daripada kerabat semati. Kalau ada suami turun dengan anak-anaknya. Yang keempat, semasa memasukkan mayat ke dalam kubur, disunatkan membaca seperti berikut. Kita bacalah apa-apa ini doa yang ada di sini. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kita baca. Waktu turun bismillah wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah kami meletakkanmu di sini. Ya Allah. Cuba kita bayangkan waktu itu kita sedang waktu mayat. Terasa tak terasa? Dan berdasarkan peraturan hukum-hukum agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami serahkanmu kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Tahu situ. Bacaan ini diterangkan dalam hadis yang berikut, hadis 239. Ari bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza wada'tum mautakum fil qubur faqulu bismillah wa ala mirlati Rasulillah. Jadi Ibnu Umar kata, apabila kamu meletakkan mayat orang-orang kamu dalam kubur, maka bacalah bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Hadis ini tengok dia punya perbincangan 78 tu. Dia kata hadis ini hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Sebaliknya Daruqutni mengatakan hadis mauquf. Makna sahih mauquf, maknanya daripada kata-kata Ibnu Umar. Tapi tak apalah, tak kata Ibnu Umar, kata-kata sahabat. Jadi kita boleh ambil dengan dia. Dalam hadis lain diterangkan bahawa semasa meletakkan mayat Ummu Kalsum isteri Nabi, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Kalsum anak Nabi sallallahu alaihi ke dalam kubur, baginda membaca ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Artinya firman Allah Ta'ala, dari bumilah kami menciptakan kamu dan ke dalamnya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi akan dikeluar balik di situ. Ayat 55 daripada surah Taha. Kemudian Nabi membaca bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan menurut jalan Allah serta berdasarkan ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu di antara bacaan-bacaan yang ada. Ambil riwayat daripada Ibanatul Ahkam kita sebut sini. Baik. Yang kelima, sunat menaungi kubur dengan kain lebar semasa menanam mayat, sama ada laki-laki atau perempuan. Jadi kalau kita nak turun, kita tudung mayat, tudung apa ni? Tudung kubur tu dengan kain. Paling tidak pun kalau waktu panas, orang duduk dalam kubur tak panas. Kalau waktu hujan, orang dalam kubur tak basah. Dan sunat muakkad jika ia perempuan atau khunsa. Jadi kalau orang perempuan, lebih-lebih lagi supaya orang tak tengok. Ini berdasarkan hadis riwayat Baihaqi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tujuannya apa? Tulis kat situ, supaya tidak diviralkan jenazah. Hari ni habis ambil gambar pelakon dengan video-video lagi. Subhanallah. Apa yang kita nak atas dunia ni? Tak ada benda kah kita nak rahsiakan? Jadi rahsiakanlah mayat-mayat itu, tak payahlah kita duduk tunjuk-tunjuk dengan orang. Ini habis pas masuk dalam kubur, dalam lahap pun tunjuk lagi gambar, tak perlu. Cukuplah dia dengan Allah Azza wa Jalla dalam masalah kematian. Waktu kita kahwin, kita ambil lah gambar, buat kenangan dah. Dah tua esok tengok gambar muda-muda esok, comel lagi bini aku ni, ingat masa tu. Sekarang jangan tengok lah ni orang panggil keripuk dah dia dah. Tapi tengok gambar tu bang, jangan lupa yang lama. Jadi kalau orang mati nak tengok buat apa lagi? Orang sudah mati, dia sudah pergi dengan Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, sunat meletakkan mayat dalam kubur dalam keadaan mengiring di atas lambung. Lambung tu kiri, rusuk kanan, serta wajib menghadapkan dia ke arah kiblat. Jadi kita tak tidur macam tidur, kita nak tidur sunat tidur tu macam tidur mayat kan? Itu tidur mayat dia panggil. Yang ketujuh, sunat meletakkan mukanya dan kedua kakinya ke dinding liang lahat rapat, serta dibongkokkan sedikit badannya supaya tidak tertiarap. Kemudian disandarkan belakangnya dengan batu atau buku-buku tanah keras supaya tidak terlentang. Kita sekatlah dia ni supaya tidak terbalik. Dan dialaskan kepalanya dengan batu atau tanah. Bantal-bantal tak ada lagi dah. Tak usah letak bantal dalam kubur, tak ada orang buat. Letak dengan tanah boleh. Yang ke-8, setelah itu wajib ditutup liang lahat dengan papan dan sebagainya supaya mayat tidak ditindih oleh tanah. Jadi kalau kita tak letak papan, jatuh masuk tanah nanti tertimbus kan. Allahu Akbar. Yang ke-9, sunat bagi orang yang hadir meraut tanah 3 raut dan menjatuhkannya ke dalam kubur di pihak kepala mayat, serta membaca pada raut yang pertama minha khalaqnakum, dan pada raut yang kedua wa fiha nu'idukum, manakala pada raut yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita ambil tanah tu baca, kepala tanah bagilah. Di sini tidak ada hadis yang dibawa, cuma daripada kitab. Jadi kita ambil letak situlah. Ada hadis di bawah ni. Perbuatan yang tersebut sungguh pun tidak diterangkan hikmah dan tujuannya, seperti setengah-setengah perintah syarat yang lain, tapi tentulah ada kebaikannya bagi si mati kerana ada dalil syarat mengenainya. Tengok hadis ni, hadis 240. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman bin Maz'un wa atal qabra fahasa thalath hasayatin wa huwa qaim. Daripada Amir bin Rabi'ah, Nabi SAW menyembahyangkan mayat Utsman bin Maz'un. Tengok, Utsman bin Maz'un itu 84. Ia adalah saudara susuan baginda, adik-beradik susu Nabi, rapatlah dia tu. Menurut Sayyidah Aisyah, baginda telah mencium mayat Utsman bin Maz'un sambil menitis air mata. Utsman bin Maz'un ialah orang mula-mula meninggal dari kalangan kaum muhajirin di Madinah, dan orang yang pertama ditanam di perkuburan Al-Baqi'. Jadi menasabahlah kalau Nabi kita sedih dengan Utsman bin Maz'un, sebab dia orang muhajirin yang pertama mati di Madinah dan orang pertama muhajirin di Baqi'. Jadi Nabi kita cium Utsman bin Maz'un. Dan setelah mayat itu dimasukkan dalam kelam kubur, baginda berdiri di tepi kubur arah kepala mayat, lalu dijatuhkannya 3 raut tanah ke dalam kubur itu. Jadi hadis ini riwayat Daruqutni. Riwayat Daruqutni. Dalam hadis yang lain ditegaskan bahawa baginda menjatuhkan 3 raut tanah ke dalam kubur si mati dengan menggunakan kedua-dua tangannya. Jadi orang panggil kepal dengan tangan masuknya. Tengok di sini 85. Ibanatul Ahkam Subulus Salam, Musnad Imam Syafi'i,
Dalam kitab Al-Badrul Munir, Ibnu Mulaqin ada satu kitab nama dia Al-Badrul Munir, mengatakan sanad dia dhaif. Sanad dia dhaif. Itu yang penilaian Ibnu Mulaqin. Yang ke-10, setelah itu ditimbus kubur. Sunat ditinggikan kubur sekadar sejengkal supaya mudah diketahui. Jadi kita buat sejengkal, tinggi tu je. Buat gitu. Maka lebih afdal diratakan tanahnya daripada menjadikannya membusuk tinggi. Jangan buat busuk gitu. Jadi tanah tu kita buat tinggi semua kawasan. Kawasan tanah yang kita baru itu kan, bila hujan mari dia turun. Habislah kita 10 perkara yang disebut tadi, 10 perkara. Selesai dah kita masuk dalam kubur, sudah ditimbus, apa lagi kita nak buat? Tengok. Perkara-perkara yang dituntut melakukannya sesudah mayat dikebumikan. Apa yang patut kita buat? Yang pertama, menjirus air sejuk yang bersih di atas kubur. Jiru air je. Tak payah bawa air wangi, air apa, jangan. Air sejuk. Air biasa, air pahit. Ini berdasarkan hadis-hadis yang menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbuat demikian kepada kubur putranya Ibrahim, anak dia, dan sahabatnya Utsman bin Maz'un. Jadi ada riwayat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mayyit salas hayat biyadihi jami'an. Jadi Nabi kita letak 3 tadi, wa annahu rasya 'ala qabri ibnihi Ibrahim wa wada'a ali hasba. Jadi dia letak rasya tu mana orang panggil siram air atas kubur. Dan dia letak batu tanda situ. Letak hasba, letak batu tanda di atas kubur. Hukum menjirus air tidak diketahui. Jadi ada ulama mengatakan kerana nak kemaskan tanah. Nak suruh tanah tu kemah, jiru air, siram air atas kubur. Dalam pada itu setengah ulama mengatakan tujuannya ialah untuk mengambil sempurna, semoga kubur itu menjadi sejuk dingin. Orang mati duduk bawah nu, kalau kita letak air atas pun tak sampai dengan dia juga kan. Tengok 88, nota 88. Dalam kitab Sabilal Muhtadi, ini kitab Jawi lagi. Di dalam kitab ini juga diterangkan bahawa menyelpa kubur dengan bau-bauan, mana kita cium dengan air-air yang dengan air mawar, air bau itu makruh hukumnya, mana perbuatan itu tidak baik, tidak sunnah. Jadi tak payah buatlah, kecuali waktu tu debu kuat, supaya tidak berdebu kita jiru air itu boleh. Yang dalam kitab Sabila kata makruh. Mana makruh itu tidak sepatut dibuatlah. Kita nak buat ni hak sunat, yang makruh itu kenapa nak buat? Kan kita dari sudut fiqhnya makruh ni meninggalkan boleh pahala. Kan? Buat tak berdosa. Itu maksud dia. Jadi kita belajar dari sudut adab-adab benda yang patut buat tak patut dibuat. Apalagi kalau tabur bunga, itu tidak ada. Dalam kitab mana-mana tidak ada pergi tabur bunga. Ni, dalam kitab kata kalau menyelpa, bahasa dia ni menyelpa ni. Kubur dengan bau-bauan, termasuklah bunga, dan menjirus dengan air mawar, makruh hukumnya. Yang kedua, perkara yang kedua, setelah selesai menanam mayat, sunat bagi orang-orang yang hadir duduk sebentar di sisi kubur, mendoakan bagi si mati semoga ia dapat menjawab dengan betul soal malaikat Munkar dan Nakir, dan semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya. Kita duduk atas kubur, kita buat apa? Doa ke dia, Allahumma ufillahu, Allahumma sabbithu. Mana dalilnya? Dalilnya hadis 241 an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'al. Rawahu Abu Daud wa sahahu al-Hakim. Daripada Utsman bin Affan katanya, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai menanam mayat, baginda berdiri di tepi kubur. Tengok, Nabi tak duduk atas kubur. Nabi kata la tajlisu alal kubur, dia berdiri. Baginda berdiri di tepi kubur lalu bersabda, pohonkanlah ampun bagi saudara kamu si mati ni.
minta doa Allah Ta'ala ampunkan dia, semoga Allah mengampunkan dosanya, dan pohonkanlah semoga Allah menjadikan i'tiqadnya tetap teguh berdasarkan kalimah tauhid, kerana ia sekarang ini sedang disoal. Hadis ini riwayat Abu Daud dan wasahahul Hakim, disahihkan oleh Hakim dan juga ulama lain. Jadi hadis minta keampunan kepada Allah Ta'ala ni sahih. Jadi kita kena, yang pergi ke kubur jangan diam mulut tu, jangan duduk bercakap dengan kawan ni, tidak atas kubur duduk bincang benda-benda yang tak sepatutnya, duduk bincang ke sana sini tak. Ni patut kena tulis juga di kubur kan, ada ziarah kubur sekian larangan ziarah kubur, jangan duduk buah atas kubur, jangan duduk atas kubur. Kalau hak baru, mazhab baru ni, jangan cari Pokemon atas kubur. Kena ada juga ada. Cari pada kubur ni mati. Menurut hukum syarak, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis ini, bahawa sebaik-baik sahaja si mati itu dikebumikan, maka hendaklah yang pertama istighfar, memohon ampun baginya, semoga Allah Ta'ala mengampunkan segala dosanya. Apakah? Seorang-seorang, masing-masing. Jangan tunggu imam doa, kita masing-masing. Allahumma ufillahu, Allahumma arhamhu. Boleh kata Allahumma sabbithu. 3. Allahumma ufillahu, Allahumma arhamhu, Allahumma sabbithu. Ya Allah, berilah keampunan kepada dia, berilah rahmat kepada dia, sabatkan, tetapkan pendirian dia untuk menerima soal dalam kubur nanti. Yang kedua, berdoa memohon semoga Allah Ta'ala menjadikan i'tiqadnya tetap teguh berdasarkan kalimah tauhid semasa ia disoal oleh malaikat tentang Tuhannya, agamanya dan nabinya. Daripada hadis ini juga dan hadis-hadis lain dapat dipahami bahawa soal kubur sabit berlaku. Kan dalam hadis Nabi yang sahih yang kita baca di akhir salat tu, dalam ketakuni tu di ujung tu ada Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Itu dalam hadis ada kan, aku minta berlindung daripada azab kubur, daripada fitnah kubur ini. Maka sama ada dia berada dalam kubur biasa, kubur kita, kubur tanah ni, atau di dasar laut, mati terbalik kapal contohnya, atau dalam perut binatang buas, na'udzubillah, menyamakan di binatang, ataupun hangus menjadi abu, tak kira dia duduk mana pun, pasal itulah dia bukan soal tubuh, soal ruh dia itu akan ditanya. Yang kedua, roh si mati akan kembali ke jasadnya semasa ia disoal. Jadi pasal itulah kalau kita pergi ke kubur, kita kena bagi salam, Assalamualaikum, dia jawab. Yang ketiga, si mati mendapat faedah kebaikan rahmat dengan sebab doa orang-orang yang hidup untuknya. Jelas hakikat ini ditegaskan juga dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ayat 19 surah Muhammad, ia menyuruh supaya kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala bagi diri sendiri dan bagi orang-orang sekalian, orang-orang yang beriman, sama ada yang hidup atau yang telah mati. Bahkan dalam Quran juga terdapat doa yang berikut, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Ini kita minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla, ayat 10 surah Al-Hasyri. Semuanya menjadi dalil bahawa orang-orang yang telah mati, selain daripada amal baiknya sendiri, ia juga mendapat rahmat daripada amal kebajikan yang dilakukan oleh orang lain untuknya, sama ada berupa doa atau lain-lainnya. Tengok nota 92, seperti bersedekah. Kalau kita ingat mak ayah kita sedekah. Sedekah, apa dia sedekah? Duit, makanan, semua boleh sedekah. Mengerjakan haji untuknya, mana kalau dia tak pergi haji lagi, kita pergi hajikan dia, dipanggil badal haji, boleh. Dan lain-lainnya berdasarkan hadis-hadis sahih yang menerangkannya, mana kita mengatakan sampai pahala kepada orang mati. Sampai pahala kepada orang mati yang kita buatlah. Tapi ulama berbeza pandangan tentang upah pahala, upah supaya orang buat pahala. Itu masalah, sebab orang tak akan buat kepada ayah kita kecuali ada upah. Jadi ibadat itu tak boleh diupah, kena ikhlas. Jadi anak-anak yang sayang pada mak ayah dia, buat sendiri, tak payah diri swastakan pahala untuk ibu bapa kita. Baik, tamatlah kita perbincangan adab-adab dan peraturan.